Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpahan rahmat kurniaannya. Dapat kita bersama-sama lagi pada hari ini dalam kelas PDPR bersama dengan Ustazah Rafqah binti Bahazan. InsyaAllah hari ini Ustazah akan ajar kamu tajuk tajwid iaitu hukum mim sakinah dan juga hukum nun sakinah dan tanwin. Okey, hukum mim sakinah kamu memang belajar pada tahun ini. Manakala hukum nun sakinah dan tanwin kamu belajar pada tahun lepas, masa kamu tahun 3. Ingat lagi tak? Okey, tapi sebelum kita mula belajar, jom kita sama-sama bacakan doa dulu supaya apa yang kita belajar hari ini dapat memberi manfaat dalam hidup kita dan biarlah ilmu yang kita perolehi hari ini terus melekat dalam ingatan kita sampai bila-bila insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fakkihna fid din wa'allimna ta'wil. Allahumma fakkihna fid din wa'allimna ta'wil. Allahumma fakkihna fid din wa'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Ustazah, kenapa Ustazah nak ulang lagi mim sakinah? Kan kami dah belajar, dah 2-3 minggu dah kami belajar tajuk mim sakinah. Ya, betul. Kalau ikut silibus, memang kamu kena belajar banyak minggu tajuk yang sama, mim sakinah. Okey, tak apa. Kita ikut saja apa yang KPM telah aturkan. Kita belajar sahaja, ya. Dan Ustazah, kenapa Ustazah nak ulang tajuk hukum nun sakinah berserta tanwin? Sebab tahun lepas kamu dah belajar. Tapi tahun lepas pun kita tak banyak bersemuka kan? Kita banyak PDPR juga. Jadi saya takut ada yang dah lupa. Jadi kita ulanglah hari ini supaya yang mana ingat, Alhamdulillah. Yang mana dah lupa, dia dapat ingatkan kembali kan? Okey, jadi kita belajar sama-sama hari ini. Okey? Okey, tajuk pertama, tajuk hukum mim sakinah. Tajuk yang kita belajar pada tahun ini. Senang kan? InsyaAllah. Okey, Ustazah ulang lagi sekali apa itu mim sakinah. Mim sakinah ialah huruf mim. Nah, nama pun mim kan? Huruf mim yang mana mim ini dua keadaan. Sama ada mim itu tidak ada sebarang baris atas dia ataupun di atas huruf mim itu ada tanda sukun. Tanda sukun yang seperti si terbalik tu. Okey, sama ada dia tak ada apa-apa baris ataupun dia ada tanda sukun macam si terbalik. Apabila mim sakinah ini sama ada yang tak ada baris ataupun yang tanda sukun tu bertemu dengan huruf yang selepasnya. Huruf yang selepasnya itulah yang menentukan apakah hukum bacaan bagi bacaan tersebut. Okey, ada 3 keadaan. Ada 3 hukum yang terjadi daripada mim sakinah. Ada 3 hukum. Yang pertama adalah kalau mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Huruf ba. Maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Yang mana Ustazah cerita minggu lepas. Apabila mim sakinah bertemu dengan huruf ba, cara bacaan dia kita tak boleh rapatkan bibir penuh kan? Ingat tak? Kalau siapa yang tak ingat tu, tolong cari balik video Ustazah ajar minggu lepas. Ataupun ada di kalangan murid yang tengok yang belajar hari ni dia tak tengok minggu lepas, tak tengok video Ustazah minggu lepas, tolong cari balik video Ustazah dalam channel sekolah ya. Channel YouTube sekolah SYS, kamu cari je tajuk mim sakinah. Kamu tengok balik supaya kamu boleh faham cara bacaan dia macam mana. Okey, ikhfa syafawi. Bila bertemu dengan huruf ba, hukum bacaan dia adalah ikhfa syafawi. Apabila dia bertemu dengan huruf mim, dia menjadi hukum idgham mislain. Ingat tak minggu lepas Ustaz cerita, idgham mislain ada 3 nama. Sama ada orang sebut idgham mislain, ada juga sebut mutamasilain. Okey, idgham mislain ataupun idgham syafawi ataupun idgham mimi. Idgham islain, idgham syafawi atau idgham mimi. Okey? Ingat okey, jadi kalau orang sebut nama-nama lain pun maksudnya kamu dapat detect. Oh, alah benda yang sama je, nama je lain kan. Okey, seterusnya apabila dia bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba. Alif, ta, sa, jim, ha, kha, da, za, ra, zai, sin, shin, sad, da, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, ha, waw, ya.
Dia menjadi huruf hukum izhar syafawi. Dalam dua hukum ini, hanya satu sahaja yang tidak dibaca dengung, iaitu huruf hukum izhar syafawi. Sebab apa? Sebab izhar maksudnya kita kena baca jelas. Jelas, tak ada dengung. Ikhfa' syafawi, kita kena baca dengung. Dan idghamis lain pun kita kena baca dengung. Izhar syafawi tak dengung. Okey? Okey, kita tengok, kita cuba cari, kita cuba detect di manakah hukum mim sakinah yang berada di dalam ayat yang pertama ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وَلِيُتَمْبِرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Di manakah dia mim sakinah? Siapa dah jumpa? Cuba cari. 1, 2, 3. Okey. Itu yang pertama. Okey, tengok yang pertama mim sakinah bertemu dengan huruf alif. Okey, tengok pada huruf selepas dia, huruf alif. Apakah hukum dia? Izhar syafawi. Kedua, okey, mim sakinah bertemu dengan huruf lam. Jadi hukumnya adalah izhar syafawi lagi. Kemudian huruf mim sakinah bertemu dengan huruf waw. Hukumnya adalah izhar syafawi lagi. Seterusnya mim sakinah bertemu dengan huruf fa. Apakah hukumnya? Izhar syafawi lagi. Kemudian mim sakinah bertemu dengan huruf waw. Hukumnya adalah izhar syafawi lagi. Okey, banyaknya Ustazah. Maknanya banyak. Dah huruf izhar syafawi tu pun banyak kan? Ikhfa' syafawi satu je huruf. Idghamis lain satu je huruf. Yang lain semua izhar syafawi. Jadi memang banyaklah hukum izhar syafawi. Okey, seterusnya. Pada ayat yang kedua, mari kita tengok siapa dapat cari mana mim sakinah. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Mana dia? Siapa jumpa? Tada! Okey, itu mim yang tak ada apa-apa baris di atasnya. Bertemu dengan huruf mim. Maka hukumnya adalah idgham mislain ataupun idgham syafawi ataupun idgham mimi. Okey, seterusnya pada potongan ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Okey. Kat mana? Kat mana hukum mim sakinah? Okey, di mana dia? Okey, itu mim sakinah yang mim ni tidak ada apa-apa baris. Bertemu dengan huruf ba. Hukumnya adalah ikhfa' syafawi. Hukumnya adalah ikhfa' syafawi. Ini yang saya cerita tadi. Yang saya cerita minggu lepas. Bacaan dia, mulut bibir kita ni macam nak tutup tapi tak boleh tutup rapat. Macam kita muat sekeping kertas. Ada ruang sikit antara bibir kita kan. Bacaan dia, cara bacaan dia, kita perlu dengung 2 harakat. Dengung kadar 2 harakat. Okey, kalau kamu perasan, kan? Ada mim sakinah yang mim dia ada tanda, atas dia ada tanda sukun, ada mim yang tak ada tanda sukun kan? Tengok contoh yang kedua. Tengok, apa beza dia Ustazah? Beza dia, kalau mengikut kaedah resam Usmani, yang mana mim dia, atas dia tak ada tanda apa-apa, maksudnya bacaan dia kena dengung. Kalau mim, atas dia tanda sukun, si terbalik tu, kalau tanda sukun ni, maksudnya bacaan ni tak dengung. Ini kaedah resam Usmani. Okey, maksudnya kalau kita baca Quran yang baru-baru ni, beginilah kaedah cara penulisan dia. Kenapa ada banyak kaedah Ustazah? Ialah sebab kita nak memudahkan orang membaca Al-Quran dengan betul. Kita nak baca Quran, kita ada disiplin ya. Bukan main baca je tak. Al-Quran berbeza dengan mana-mana buku, mana-mana kitab. Al-Quran dia dibaca dengan keadaan berdisiplin. Ada huruf yang dibaca panjang, ada huruf yang dikena dengung, mengikut disiplin dia. Okey, jadi kita ni belajar tajwid ni belajar apa? Belajar disiplin membaca Al-Quran. Okey. Kalau kita betul disiplinnya, baru kita layak dapat pahala yang besar kan? Okey, seterusnya.
Okey, Ustazah harap faham dah ya tajuk mim sakinah sebab kita nak masuk pada tajuk yang kedua iaitu tajuk hukum nun sakinah dan tanwin. Nun sakinah dan tanwin. Apakah itu nun sakinah? Siapa ingat lagi? Siapa ingat lagi? Siapa tak ingat dah? Okey. Dan apa itu tanwin? Siapa yang masih ingat atau siapa yang tak ingat dah? Okey, kita akan tengok sama-sama insya-Allah. Kita ulang ya. Okey, apa itu nun sakinah? Macam mim sakinah tadi. Kalau mim sakinah adalah huruf mim. Kalau nun sakinah adalah huruf nun. Nun sakinah adalah nun yang sama ada atas dia tak ada sebarang tanda baris ataupun yang atas dia ada tanda sukun. Contoh mana? Contoh ni nampak tak? Ayyaqula. Mana nun sakinah dia? Kat situ. Nampak? Nun yang tak ada apa-apa baris atas dia. Dan yang kedua, wa min khalfihim. Kat mana? Itu. Nun yang ada tanda sukun di atasnya. Apa beza? Kenapa beza je, Sah? Yang tak ada tanda kita baca dengung. Yang ada tanda baca dia tak dengung. Okey. Okey, yang kedua kita nak tengok apa itu tanwin. Tanwin ialah baris dua. Tanwin adalah baris dua. Kalau kita duk belajar, kita biasa sebut baris dua atas, baris dua bawah, baris dua di hadapan kan. Ustazah kecil-kecil dulu pun belajar macam tu. Tapi bila kita dah belajar, makin belajar, barulah kita tahu nama sebenarnya bukannya baris dua di atas, bukannya baris dua di bawah, baris dua di atas, di hadapan. Nama sebenarnya adalah, kalau baris dua di atas tu kita panggil fathataini. Fathataini. Kamu hafal ya, kita biasakan menyebut istilah yang betul. Sebab baris satu di atas kita sebut fathah. Baris satu di atas sebut fathah. Bila baris dua di atas sebut fathataini. Okey, yang kedua adalah baris dua di bawah, kasrah. Kasrataini. Baris satu disebut kasrah. Baris dua disebut kasrataini. Cuba kamu perhatikan. Baris dua di atas, nampak tak? Ada dua kaedah penulisan dia. Sama ada baris dia sama dan baris dia tak sama. Ustazah, kenapa Ustazah? Sebab yang baris sama ni tak dengung. Baris yang tak sama ni dengung. Okey, baris yang tak sama ni juga ditulis tak sama pada bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah kita baca tak dengung tau. Tapi kenapa baris dibuat baris yang tak sama yang menunjukkan macam dengung? Sebab kita kena masukkan huruf selepas dia tu. Kita maksudnya simbol untuk memasukkan huruf ya. Dia maksudnya dia buat simbol macam itulah. Okey, kasratan ni pun sama. Yang dua di bawah ni sama, dibuat baris sama, ada dua baris yang tak sama. Okey, yang ni maksudnya bacaan dia tak dengung. Yang ni maksudnya bacaan dia dengung. Okey, bacaan dia kena dengung. Okey, seterusnya. Okey, yang ketiga. Baris dua di hadapan kita sebut dhammataini. Okey, kalau baris satu di hadapan kita sebut apa? Rasa-rasa? Okey, kalau baris satu di atas fathah. Kalau baris satu di bawah disebut kasrah. Kalau baris satu di hadapan dhammah. Okey, jadi bila baris dua di hadapan, kita sebut dhammataini. Satunya dhammah, duanya dhammataini. Tak susah pun tambah aini je kat belakang tu kan. Okey. Okey, jelas ya? Fathataini, kasrataini, dhammataini. Kaedah penulisan ni pun sama. Nampak tak? Yang ni. Ada yang dhammataini bentuk 69, ada dhammataini bentuk 99. Apa beza dia, Ustazah? Yang ni tak dengung, yang ni dengung. Okey. Okey, ini nun sakinah dan tanwin. Tadi kalau mim sakinah, daripada mim sakinah terjadi 3 hukum, iaitu ikhfa syafawi, izhar syafawi dan idgham syafawi. Dan manakala hukum nun sakinah berserta tanwin ni, berapa jadi hukum dia, Ustazah? Dia akan jadi 5. 5 hukum. Okey, 5 hukum. Jadi bila dah namanya 5 hukum, bermaksudnya lagi banyaklah huruf yang kamu nak kena hafal kan? Okey. Pesan Ustazah, kita mula daripada yang sedikit. Okey, apakah yang pertama? Yang pertama adalah iklab. Iklab huruf dia satu je, ba. Apabila nun sakinah ni ataupun tanwin ni bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaan dia adalah iklab. Iklab. Ingat ya? Ba. Iklab, ba. Satu je. Yang kedua, hukum dia ada 2 huruf. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Ra dan lam. Idgham memasukkan bila la tidak gunnah dengung. Maksudnya kita kena masukkan huruf ni ke dalam
nun sakinah ataupun tanwin, tetapi jangan dengung. Jangan dengung. Masukkan aja, jangan dengung. Okey. Kamu hafal. Iqlab 1, ba. Idgham bila. Bila gunnah 2, ra dengan lam. Okey, yang kemudian idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ada 4. Ya, waw, mim, nun. Kalau nak hafal, setengah orang bagi kaedah you, man. You, ya, waw, you, mim, nun, man. You, man. Okey. Jadi, hafal ya, waw, mim, nun. Huruf idgham ma'al gunnah. Idgham, masukkan. Ma'al berserta. Gunnah dengung. Kita masukkan huruf-huruf ni ke dalam nun sakinah ataupun tanwin dan kita kena dengung. Nanti kita jumpa dengan contoh bacaan. Ustaz akan tunjukkan contoh bacaan dia. Okey, dengung, dengung. Ni tak dengung. Okey, idgham bila gunnah tak dengung. 2 kena dengung, setakat ni 1 tak kena dengung. Seterusnya hukum yang keempat. Okey, ni banyak sikit. Tadi 1 huruf. Lepas tu 2 huruf. Kemudian 4 huruf. Yang ni ada 6 huruf. Hamzah. Hamzah ni sama dah dengan alif ya. Hamzah dan alif adalah benda yang sama. Hamzah. Ha. Ain ghin. Ha kha. Okey, cuba hafal. Hamzah dengan ha. Ain dengan ghin. Ha dengan kha. Hamzah dengan ha. Ain dengan ghin. Ha dengan kha. Kamu kena hafal tau. Kena hafal. Memang kena hafal. Tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Kita tak ada kaedah sifir ke macam ni. Tak ada. Memang kita kena hafal je. Okey. Iqlab, ulang balik. Iqlab tadi ba. Iqlab tadi adalah ba. Idgham bila gunnah ra dan lam. Idgham ma'al gunnah you, man. You, man. Izhar halqi hamzah ha. Ain ghin. Ha kha. Hamzah ha. Ain ghin. Ha kha. Hamzah ha. Ain ghin. Ha kha. Okey, dapat? InsyaAllah ya. Okey, jadi hukum yang kelima kita tak payah hafal dah lah. Yang 15 huruf pada ikhfa hakiki ini automatik tak payah hafal. Sebab huruf-huruf yang tidak ada pada iqlab, yang tidak ada pada idgham bila gunnah, tidak ada pada idgham ma'al gunnah, yang tidak ada pada izhar halqi, semuanya adalah ikhfa hakiki. Okey, ikhfa hakiki 15 huruf. Kamu nak hafal yang ni ke nak hafal yang sikit ni? Jadi nasihat Ustazah, kita hafal yang sikit. Huruf yang kita tak hafal tu semua duduk kat sini. Jadi bila kita nak pilih, kita nak kenal pasti hukum ni, kita boleh detect cepat. Okey. Jadi dalam hukum ni ada 3 hukum yang bacaan dia kena dengung, ada 2 hukum tak dengung. Iqlab, ikhfa dengan idgham ma'al gunnah dengung. 3 ni dengung. 2 ni tak dengung. Okey, ni tak dengung. Izhar halqi. Apa maksud izhar? Izhar maksud kita kena baca jelas. Zahara, jelas. Kita kena baca jelas. Halqi ni halqum lah. Tekak kita, kerongkong kita. Sebab apa? Huruf-huruf ni datang daripada tekak, daripada kerongkong kita. Hamzah. Cuba kamu sebut Hamzah. Ha. Ain. Daripada bekas dah kerongkong kamu tu. Ain. Ghin. Ha. Kha. Jadi huruf ni. Huruf halqi. Kita panggil. Okey. Dapat dia setakat ni insyaAllah hafal ya. Tadi kita ulang lagi sekali. Mim sakinah ada 3 hukum. Iaitu ikhfa. Ikhfa. Tengok. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki 15 ayat. 15 ayat dah. 15 huruf. Tapi ikhfa syafawi 1 je huruf dia. Ba. Sama dengan iqlab pula kan. Kan. Kamu kena compare. Kamu kena compare. Belajar compare. Okey. Ikhfa syafawi. Hurufnya ba. Izhar syafawi. Idgham mislain. Hurufnya mim. Selain daripada huruf ba dan mim, semuanya duduk bawah izhar syafawi. Okey, bahagian hukum mim sakinah, semua syafawi. Izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham syafawi. Ataupun idgham mislain. Ataupun idgham mimi. Okey, ada 3 nama kan? Nak senang ingat, izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham syafawi. Okey, jadi 3 hukum mim sakinah. Nun sakinah dan tanwin ada 5 hukumnya. Yang pertama iqlab. Iqlab hurufnya berapa? 1 iaitu ba. Yang kedua hukumnya idgham bila. Idgham bila gunnah. Hurufnya 2 ra dan lam. Yang ketiga idgham ma'al gunnah. Hurufnya 4 man. Okey. Yang keempat hukum izhar halqi. Hurufnya ada 6. Hamzah,
ha. Ain, ghin, ha, kha. Hamzah ha, ain, ghin, ha, kha. Selain daripada huruf yang tadi, semuanya adalah huruf ikhfa hakiki. 15 huruf. Okey? Boleh insya-Allah? Okey, seterusnya kita pergi tengok contoh. Okey, iqlab. Mana hukum iqlabnya? Kita cari mana nun sakinah atau tanwin. Oh, di sini ada nun sakinah. Di sini tak ada tanwin. Maksudnya ada dua nun sakinah. Lepas tu bertemu dengan huruf ba. Nampak tak? Nun sakinah, ni nun sakinah. Huruf selepasnya ada ba. Nun sakinah, atas selepasnya ba. Ustazah, kenapa ada mim pula dah atas tu? Ustazah. Ustazah, kenapa? Okey, kamu jangan keliru dengan mim yang ada kaki dengan mim yang tak ada kaki. Okey, nampak tak ni mim ada kaki kan? Bila kamu baca Quran, kamu jumpa mim ada kaki dalam kaedah Rasam Osmani, itu adalah iqlab. Adalah iqlab. Okey, kalau kamu jumpa tanwin bertemu dengan ba, tanwin tu pun dia akan buang satu baris dan dia akan letak mim ni. Bertemu dengan ba, menunjukkan itu adalah tanda iqlab. Okey. Jadi seterusnya selepasnya adalah huruf ba. Itu tadi iqlab Seterusnya kita tengok pada contoh kedua. Idgham bila gunnah. Mana tanda dia? Okey, nampak? Fathataini dengan nun sakinah. Fathataini dengan nun sakinah. Ustazah kata tadi, idgham bila gunnah. Tak dengung kan? Kalau tak dengung, kenapa ada baris yang ni? Ini kan baris untuk dengung. Ini kan nun untuk dengung. Ya, sebab Ustazah cerita tadi kan, Ustazah sebut sentuh sikit tadi. Untuk bacaan idgham bila gunnah, dia akan buat tanda baris begini. Sebab dia nak memberi simbol kepada kita. Kita kena masukkan huruf selepasnya ke dalam huruf tanwin. Kita kena masukkan huruf selepasnya ke dalam nun sakinah. Bacaan dia macam mana? Zinatallaha, zinatallaha. Tak dengung, tapi lam tu kita masukkan. Zinatallaha, milladunka, milladunka. Kita masukkan tapi jangan dengung. Hati-hati. Okey, kena hati-hati. Okey, seterusnya nampak tak lam? Okey. Seterusnya adalah hukum idgham ma'al gunnah. Mana dia? Okey, situ ada nun sakinah dan situ ada kasrataini. Ada nun sakinah dan kasrataini. Bacaan dia yaqulun. Iya. Sebab idgham kena masukkan. Jadi kita kena masukkan ya dalam nun. Iya, iya, yaquluna min ilmin wa. Min ilmin wa. Masukkan waw ni dalam kasrataini. Min ilmin wala. Min ilmin wala. InsyaAllah boleh. Seterusnya adalah hukum izhar halqi. Bacaan dia jelas. Mana nun sakinahnya? Okey, di situ. Nampak nun sakinah yang ada tanda sukun. Min ilmin wala. Min il. Jangan dengung. Yang ni min ayatina. Min ayatina. Okey, boleh insyaAllah. Dan akhir sekali adalah hukum ihfa. Mana dia kat situ? Okey, ada nun sakinah. Ada nun sakinah dan ada huruf. Ada fathataini. Okey, tengok dulu. Di sini ikhfa hakiki pun dengung ya. Falyanzur. Dengung mesti dua harkat. Dengung naik. Nama dia ikhfa. Ikhfa ni hidung. Maksudnya kita naikkan bunyi dengung kita tu ke hidung. Falyanzur. Falyanzur. Kalimatan takhruju. Kalimatan takhruju. Okey. Okey, sekarang kita cuba perhatikan pada potongan ayat yang ini. Cari mana mim sakinah, mana nun sakinah dan mana tanwin. Okey, kita nak cuba detect sama ada hukum itu terkandung dalam hukum mim sakinah ataupun hukum nun sakinah beserta tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab. Mana? Cari 1, 2, 3. Okey, nampak yang tanda merah tu?
Okey, ada nun sakinah bertemu dengan huruf kaf. Hukumnya nun sakinah bertemu dengan kaf. Kalau nun sakinah, hukum nun sakinah kita tengok bahagian sini lah. Nun sakinah, tanwin, kita tengok bahagian ni. Kaf kat mana? Kaf, kaf, kaf. Oh, sini kaf. Jadi hukumnya adalah ikhfa hakiki. Okey, ikhfa hakiki. Seterusnya, mim sakinah bertemu dengan huruf fa. Apabila mim sakinah, kita tengok bahagian mana? Tengok bahagian sini. Okey, mim sakinah tengok bahagian sini. Okay. Mim bertemu dengan huruf fa. Apa hukumnya, nak? Ingat tak? Hukumnya adalah salah salah. Kamu perasan tak kat atas ni? Salah kan? Salah apa ni? Salah label. Sepatutnya dekat atas ni izhar kan? Izhar syafawi kan? Okey, izhar. Sepatutnya sini izhar. Sini adalah izhar. Okey, saya minta maaf ya. Lalaha, ya Allah akbar kabira, astaghfirullahalazim. Ini adalah izhar syafawi. Hukumnya adalah izhar syafawi. Okey? Okey, jadi hukumnya adalah izhar syafawi. Seterusnya, tanwin bertemu dengan ba. Kalau tanwin bertemu dengan ba, tanwin bertemu dengan mim. Kalau tanwin kita tengok bahagian sini. Jadi hukumnya adalah idgham ma'al ghunnah. Sebab mim kat sini, kan? Ni mim kat sini kan? Jadi tanwin bertemu dengan mim kat sini. Idgham ma'al ghunnah. Kemudian mana lagi? Sini. Akhir sekali, mim bertemu mim. Mim sakinah bertemu dengan mim. Hukumnya adalah idgham syafawi. Kan? Mim sakinah bertemu dengan mim. Idgham syafawi. Okey, seterusnya pada potongan ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Kat mana? Cuba tak? Okey, ini pun sama. Maksudnya, Ustazah copy paste sini salah. Sini bukan idgham, sini adalah izhar. Maaf ya. Okey. Jadi, tengok kat mana? Okey, ada 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3. Jadi, kita tengok apa hukum dia. Yang pertama, nun sakinah bertemu ba. Apabila nun sakinah, kita kena tengok dekat bahagian mana? Bahagian bawah ni. Okey, nun sakinah bertemu dengan huruf ba. So, ada cerita iklab. Terpecah pula rahsia. Ini mim ada kaki ni apa? Mim ada kaki ni, maksudnya dia menunjukkan dia adalah hukum iklab kan? Kalau yang mim tak ada kaki, mim yang tak ada kaki itu adalah waqaf lazim. Maksudnya kita kena berhentikan bacaan. Okey? Okey, yang ni adalah hukumnya adalah iqlab. Nun sakinah bertemu dengan ba. Yang kedua, nun sakinah bertemu dengan huruf apa? Kaf. Kaf di mana? Kaf pada ikhfa hakiki. Kemudian, Ustazah, kenapa Ustazah tanda kat jim tu? Jim tu kan barisnya 1. Sebenarnya jim tu kat situ tu barisnya 2. Tapi dalam kaedah resam Usmani, bila dia jumpa bacaan iklab, dia buang satu tanda kasratain ni tu, dia gantikan huruf mim, menunjukkan itu adalah bacaan iklab. Itu adalah bacaan iklab. Okey. Boleh? Seterusnya, kita tengok. Okey, sama. Salah juga lagi kat sini. Saya minta maaf. Izhar. Mungkin ada hikmah. Hikmah dia kamu ingat izhar. Saya ulang. Ustazah betulkan banyak slide. Izhar. Maksudnya izhar. Yang kat atas tu izhar syafawi. Dekat bawah izhar halqi. Mudah-mudahan setiap kesilapan ini ada hikmah yang terbaik untuk kamu. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Azka ta'ama falyatikum birizqin minhu waliyatalattaf wala yush'iran. Okey, mana tanwin? Mana mim sakinah? Mana nun sakinah? Okey, situ. Ada tanwin. Ni bukan mim ya. Yang ni bukan mim ya. Ni bukan hukum mim sakinah. Sebab ini dikira tanwin. Okey, dikira tanwin. Fathataini. Fathataini, ini hukum mim sakinah. Ini kasrataini. Ini nun sakinah. Okey, nampak ya? Okey, jadi kita tengok satu persatu. Fathataini bertemu dengan huruf fa. Hukumnya, okey, di situ. Ikhfa hakiki. Kemudian, mim sakinah bertemu ba. Hukumnya, ikhfa syafawi.
Kemudian tanwin kasratain ini bertemu dengan mim. Hukumnya idgham ma'al gunnah. Kemudian nun sakinah bertemu dengan huruf ha. Hukumnya izhar halqi. Boleh? InsyaAllah ya. Masya Allah, dah habis. Mudah-mudahan kamu faham dengan apa yang kita belajar hari ini. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi hari ini memberi berkat kepada kamu, menambah baikkan bacaan Al-Quran kamu insya-Allah. Latihan Ustazah ada bagi dalam link. Dalam link kerja sekolah yang Ustazah bagi nanti. Kamu siapkan ya. Yang mana yang tak boleh nak siapkan, ada masalah internet ke, dia boleh tengok YouTube ni, tapi mungkin nak buat latihan dalam Google Form tu ada masalah. Tak apa, kamu boleh ulang-ulang kaji sahaja. Okey, sebelum kita akhiri kelas kita, jom kita sama-sama kita baca tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.